Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid tahun 2? Ustaz semua dalam keadaan yang sihat dan sentiasa bersedia kepada semua untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Okey. Okey, Ustaz tahu sekarang kamu sudah datang ke sekolah, tapi pada masa sekarang kita ada masalah-masalah yang tidak dapat dielakkan. Okey, jadi Ustaz nak kamu walaupun di rumah tetap bersedia, insya-Allah. Okey, jadi sebelum kita macam biasa, sebelum kita memulakan pelajaran kita, jom kita baca doa sama-sama, insya-Allah. Okey, semua boleh tadah tangan sama-sama. Jom kita baca doa ini sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa belajar tadi supaya hati kamu lembut dan mudah terima apa yang kamu belajar hari ini, insya-Allah. Okey. Jadi macam biasa sekarang ni untuk subjek hafazan kita telah menghabiskan semua hafalan-hafalan kita daripada surah yang pertama sampailah surah Al-Bayyinah, betul tak? Okey, jadi pada hari ini Ustaz akan ulang sikit lah, sebabkan kita dah habis hafal, Ustaz dah tunjuk cara membaca dengan betul. Okey, jadi pada hari ini Ustaz nak ulang sikit apa dia maksud bacaan surah Al-Bayyinah. Itu kita dah tahu dah daripada ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, apa dia isinya, apa dia maksud dia kan. Okey. Jadi Ustaz akan ulang sedikit sebagai kita punya ulang kaji lah. Okey. Sebagai kita punya ulang kaji, kita akan ulang sedikit. Jadi kita akan sambung kita punya terjemahan kita surah Al-Bayyinah daripada ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir. Okey. Kamu semua boleh buka buku hafazan, buku teks kamu, muka surat 40. Kita ulang sikit kita ulang sikit, lepas tu kita sambung terus sampai ayat yang ke-8. Okey, siapa yang ingat apa maksud daripada surah Al-Bayyinah ayat yang pertama hingga ayat yang keempat? Siapa ingat? Okey, kita tengok punya maksud dia warna biru tu. Okey, ayat yang pertama. Ustaz tak akan baca Ustaz akan secara ringkas je untuk ulangan sahaja ayat 1 hingga 4. Okay, kita tengok ayat yang pertama. Dia cerita tentang apa? Orang-orang kafir, iaitu orang kafir pada zaman Nabi Muhammad dan juga dari orang kafir tapi daripada ahli kitab. Daripada ahli kitab, dikata dekat situ Yahudi dengan Nasrani serta dengan orang-orang musyrik. Maksudnya selain daripada agama Islam, orang-orang selain daripada agama Islam tidak akan terlepas daripada kepercayaan amalan masing-masing. Maksudnya dekat sini yang kita belajar sebelum Ustaz bagi tahu, kita orang-orang kafir ni pada zaman Nabi Muhammad ni, dia tidak akan larilah daripada amalan-amalan lama dia, daripada nenek moyang dia. Apa dia amalan-amalan dia? Menyembah berhala, dia percaya anak-anak perempuan ni membawa malam. Okey, itu antara kepercayaan dia. Okey, jadi dia takkan dapat lari. Mesti akan percaya sampailah pada hari tersebut. Okey, sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas dan nyata. Apa dia bukti yang jelas dan nyata? Ustaz beritahu itu.
Bukti jelas dan nyata adalah Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW daripada Allah. Okey, kita masuk ayat kedua dan yang ketiga. Yang kedua apa dia? Iaitu seorang rasul. Ustaz cakap tadi, seorang rasul. Nabi Muhammad lah seorang rasul tu daripada Allah yang membacakan apa? Membacakan Al-Quran, lembaran-lembaran yang suci, suhufan mutahharah. Lembaran yang suci tu suhufan mutahharah. Maksudnya apa? Al-Quran. Dan yang ketiga apa? Terkandung di dalamnya pengajaran-pengajaran dan hukum-hukum yang benar. Dalam Al-Quran ini terdapat semua pengajaran-pengajaran yang baik untuk mereka ambil pengajaran daripada kisah-kisah lama. Tapi orang Nasrani dengan Yahudi ni tetap dengan amalan-amalan dia. Tak nak dengar. Okey, kita tengok ayat yang keempat seterusnya. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab Taurah dan Injil itu tidak berpecah belah, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Maksudnya orang Nasrani dengan Yahudi ni selalu bergaduh, selalu mempertahankan agama mereka. Dia kata agar kitab mereka ni lagi bagus daripada Al-Quran. Tidak akan berpecah belah. Maksudnya dia percaya dengan kitab yang telah diberikan sebelum ni kepada mereka, iaitu daripada kitab Taurah. Siapa hari tu saya bagi tahu? Siapa ingat kitab Taurah? Nabi Isa, Nabi Musa. Injil apa dia? Injil Nabi Musa. Okey. Antara dua kitab itulah mereka percaya lagi suci daripada kitab Al-Quran. Tapi sehinggalah datang kepada mereka Al-Quran yang sebenar daripada daripada Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menerangkan kepada mereka, barulah mereka percaya. Itu pun ada yang masih tidak percaya. Okey, kita sambung kepada ayat yang kelima. Kita masuk pelajaran hari ini, ayat yang kelima hingga ayat yang ke-8. Kita bacakan maksud dia sahaja. Okey. Okey, tengok ayat yang kelima ni. Muka surat 41 buka. Okey, tengok ayat yang kelima. Kata apa dekat situ? Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Apa tengok dekat situ? Kan mereka tak percaya, masih ada yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, bahawa Nabi Muhammad ni adalah utusan Nabi Allah yang membawa utusan daripada Allah, iaitu Al-Quran. Tapi mereka ni telah diberitahu supaya taat kepada Allah, jangan sembah Allah selain daripada Allah. Tapi mereka tetap sembah apa? Sembah api, sembah berhala. Lepas tu bila ada juga yang berpura-pura munafik. Munafik. Apa dia munafik? Orang yang dia hanya buat baik pada siang hari, tapi pada malam hari tidak berbuat baik, membuat perkara-perkara maksiat. Okey. Lagi kita sambung. Tadi kata apa? Tidak diperintahkan supaya tidak menyembah selain Allah dan mengikhlaskan segala ibadahnya. Lagi tetap teguh di atas tauhid dan supaya mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat yang demikian itulah agama yang benar. Suruhan Allah dalam ayat yang kelima apa dia? Supaya sembahyang. Maksudnya solat 5 waktu yang telah diberitahu, yang telah diajarkan Nabi Muhammad. Itu apa? Solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isya. 5 waktu ni diberi arahan, perintah daripada Allah. Secara terus langsung daripada Allah pada peristiwa Isra Mi'raj. Sembahyang 5 waktu sehari semalam dan juga memberi zakat di dalam rukun Islam. Memberi zakat itu adalah wajib, tapi mereka tidak buat. Dan ayat 5 ni, itu dua suruhan utama Allah SWT, tapi mereka tidak ikut. Okey. Kemudian ayat yang ke-6 apa dia? Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka Jahannam. Kekallah mereka di dalamnya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Disebabkan orang-orang kafir ni, Yahudi Nasrani ni dengan orang musyrik ni tak dengar apa perintah Allah SWT yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Apa dia? Tidak solat 5 waktu, tidak membayar zakat dan juga membuat amalan-amalan nenek moyang mereka tadi yang Ustaz kata tadi. Apa dia? Menyembah berhala, menyembah api, lepas tu membunuh anak-anak perempuan. Okey.
disebabkan kemungkaran yang dibuat oleh mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Yang ke-6 dia kata apa? Balasan kepada orang-orang yang kafir. Okey, ayat ke-7 yang ke-8, ayat yang terakhir. Kita tengok ayat ke-7 dulu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Tadi dalam ayat yang kelima dia kata ayat kan tadi dia kata wajib sembahyang dan bayar zakat akan masuk syurga. Ini kepada orang-orang kafir yang tadi dia kata tadi masuk neraka sebab tak solat dan juga tak bayar zakat kan. Ini dia kata siapa yang beramal soleh, maksudnya siapa yang berbuat baik, solat 5 waktu, bayar zakat, ikut semua perintah Allah, tak buat semua larangan Allah, akan dimasukkan ke dalam syurga ataupun sebaik-baik makhluk. Jadi macam kita ni lah orang Islam. Kalau kamu nak masuk syurga ataupun Allah pandang kamu sebagai makhluk yang baik, hamba yang baik, yang soleh, kamu kena melakukan amalan-amalan soleh. Maksudnya yang pertama apa? Yang pertama tadi disebut apa dia? Solat 5 waktu dan juga bayar zakat. Okey, apabila mampu. Bayar zakat tu apabila berkemampuan. Okey, kita tengok ayat yang ke-8, ayat yang terakhir sekali. Apa dia? Apa dia balasan yang telah diberikan kepada orang yang buat baik ni? Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga adan. Tempat tinggal yang kekal. Maksudnya siapa yang buat baik, Allah akan tempatkan dia di dalam syurga yang kekal selama-lamanya. Syurga tu apa dia? Dekat bawah dia syurga tu ada beberapa sungai. Dia kata ada beberapa sungai yang mereka pun redha, maksudnya bersyukur sangat, ya Allah cantiknya syurga ni. Bawah syurga tu ada sungai-sungai yang tak pernah nampak. Apa dia? Balasan demikian itu untuk orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Nampak ayat 7 dan 8 ni dia kata siapa yang beramal soleh, Allah akan pandang dia seorang hamba yang baik dan hamba yang baiklah daripada hamba-hamba yang lain. Kemudian Allah akan bagi balasan apa? Masuk ke dalam syurga yang kekal selama-lamanya. Dalam syurga tu ada sungai-sungai yang mengalir di bawah-bawahnya. Siapa tahu ada berapa sungai dalam syurga? Ada 4. Siapa nak tahu lagi, Ustaz akan cerita dekat kelas bersemuka akan datang, insya-Allah. Okey. Jadi hari ni kamu telah belajar tafsir ataupun terjemahan ayat 5, 6, 7, 8 surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Apa dia ayat kelima tadi? Dia kata orang-orang Yahudi dengan Nasrani ni disuruh menyembah Allah ataupun mentauhidkan Allah, sedangkan mereka ni apa dia? Lalai. Macam mana nak menyembah Allah? Menunaikan solat 5 waktu dan juga membayar zakat. Okey, kemudian tapi apa dia? Tapi mereka ni gagal buat dua perkara ni. Yang kena dia kata apa tadi? Sesungguhnya orang kafir ni akan masuk ke dalam syurga, akan masuk ke dalam neraka. Sebab apa? Tak solat, lepas tu tak bayar zakat. Itu dua suruhan dalam surah ni tau. Okey, 7, 8 apa? Tadi balasan kepada orang kafir tidak melakukan solat dan juga tidak membayar zakat. Orang yang melakukan solat, menunaikan solat dan juga bayar zakat, dia dapat apa? Masuk syurga, dan Allah memandang baik ataupun menganggap bahawa inilah sebaik-baik makhluk. Okey, jadi kamu faham ya semua? Alright. Okey. Jadi kita tengok muka surat 42 yang terakhir, nombor 6. Nombor 6. Tengok ni. Tahukah anda, Allah menilai sesuatu amalan berdasarkan keikhlasan. Maksudnya dekat sini, setiap apa yang kamu buat tu, walaupun perkara tu baik, tapi dalam hati kamu terpaksa buat, tak rela, tak rela. Ibu bapa kamu suruh buat apa? Tolong buang sampah dekat rumah. Daripada dapur, buang sampah keluar rumah, ke dalam tong sampah. Kalau kamu rasa macam terpaksa, tak nak buat semua, tak dapatlah pahala tu. Jadi dekat sini Allah tu akan beri pahala berdasarkan kepada keikhlasan hati kamu. Jadi kamu kena ikhlas buat sesuatu perkara yang telah disuruh oleh ibu bapa kamu, apa yang telah disuruh Allah, apa yang disuruh oleh guru.
Okey, sebab apa yang disuruh dalam hidup kamu ni adalah semua perkara-perkara yang baik. Okey, buat perkara yang baik je. Kalau ada orang suruh buat perkara yang jahat, jangan buat. Berdosa. Okey? Alright, okey. Yang terakhir, tengok nombor 7. Okey, amalkan berbuat kebajikan dan menjaga hubungan baik sesama manusia. Yang terakhir apa? Hendaklah ikhlas dalam melakukan sesuatu perkara. Okey? Okey, ingat, kamu kena banyak buat kebajikan. Maksudnya kebajikan ni maksudnya perkara yang baiklah. Dengan kawan-kawan kamu, ibu bapa kamu, guru kamu, okey, adik-adik kamu. Okey, buat baik. Yang terakhir adalah kamu kena ikhlaskan hati. Maksud cakap dia, ikhlaskan hati. Kalau kena buat apa? Kalau kena suruh dengan ibu bapa kamu, yakin aku buat ni dapat pahala. Okey, kamu kena yakin. Right? Okey. Jadi sampai sini sahaja kamu punya kelas pada hari ini. InsyaAllah kerja rumah kamu Ustaz akan berikan di dalam Google Classroom ataupun di dalam WhatsApp. Okay, macam biasa kerja rumah hantar di Google Classroom. Mana yang tak reti boleh hantar di WhatsApp sahaja. Okay, jadi saya harap kamu memahami apa yang Ustaz sampaikan pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di kelas yang akan datang. InsyaAllah. Jadi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.